Okey, contoh terakhir untuk tajuk 8. Okey, kalau kita diberi data mentah begini dan nilai X dan juga Y diberikan tetapi bentuknya agak berbeza. Dan pelajar perlu mencari kesemua data itu, jumlah X hingga jumlah XY. Okey. Tetapi kalau kita tengok dari segi penyusunan data dalam bentuk jadual, media hanya menunjuk jadual ini, pelajar tidak perlu mengira. Media hanya menunjukkan nilainya sahaja untuk pelajar sama-sama berfikir ada banyak kemungkinan yang boleh berlaku dalam tajuk 8 ni. Okey, apabila nilai X ini ada negatif 2, kemudian di sini ada 2, dia akan, bila kita menambah pun dia sebenarnya akan menjadi kosong. Sama juga negatif 1 tambah 1 pun kosong. Jadi 3 tambah 4 tu dia akan jadi 7. Okey. Begitu juga dengan proses yang kita buat X darab dengan Y, dia akan menghasilkan nilai-nilai yang negatif di sini. Okey. Jadi bila kita menambah tu kadang-kadang, bila nilai X kita kosong, X kuasa 2 juga akan jadi kosong dan XY akan menjadi kosong. Okey. Jadi, kalau pelajar tekan kalkulator, katakan dia dapat benda yang pelik, itu adalah tidak pelik sebenarnya untuk tajuk 8. Okey. So, madam akan pergi kepada data mentah di sini. Untuk memasukkan data, madam masukkan dia nombor 6 di situ, statistik. Kemudian madam pilih untuk nombor 2 dan madam masukkan negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3 dan 4. Okey, selesai tu, madam naikkan cursor ke baris yang pertama untuk madam insert input Y pula. Yang pertama, 30, 22, 19, 16, 10, 6 dan 3. So, kita dah ada. Daripada situ kita nampak. Kita nampak nilai terakhir tu nombor 7. Jadi, N kita untuk soalan ini ialah 7 set, 7 pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian, bila kita dah selesai tu, kita tekan button AC ni. Okey, awak tekan option, awak ambil dulu nombor 2. Dekat situ kita dah ada dah. Jumlah X kita 7. Yang ni kita dah baca yang inilah. Jumlah X kita 7. Jumlah X kuasa 2, baris yang ketiga tu 35. Kemudian kalau tak ada, kita gerakkan cursor ke bawah. N dia 7. Seperti Mary kata tadi, N dia 7. Jumlah Y 106. Jumlah, tak ada dah. Okey, so kita pergi jumlah Y kuasa 2, 2146. Last sekali kita gerakkan cursor ke bawah. Jumlah XY negatif 16. Ini yang madam masukkan tadi, benda yang mustahil bagi awak tu sebenarnya dia adalah logik. Jadi kita menjawab soalan A, jumlah X kita dapat 7. Jumlah X kuasa 2, 35. Jumlah Y 106. Jumlah Y kuasa 2, 2146. Dan jumlah XY ialah negatif 16. Itu soalan A. Manakala soalan B, dia minta madam cari Y hat equals to A plus BX. Dia suruh cari Y hat. Jadi, mula-mula madam memang kena cari nilai B terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam rumus. Masuk saja, ganti saja nilai N. Jumlah XY yang pelik tadi tu di sini. Jumlah XY negatif. Kemudian tolak dengan 7 yang warna purple ni bukannya N. 7 itu menunjukkan dia adalah jumlah X. Yang ini adalah jumlah Y. 35 ni adalah X kuasa 2. 7 ini adalah nilai
jumlah X. Bukan kerana 7N. Jadi daripada pengiraan kita dapati jawapan kita adalah negatif 4.3571. Dan kita tengoklah kalau soalan ni minta kita interpret, kita interpret. Kalau dia tak minta, kita tak payah buat. Okey, setelah kita dapat nilai B tu, kita akan masuk nilai B tu di sini. Termasuk dengan negatif dia sekali, kita masukkan ke dalam rumus A, yang ini adalah jumlah Y, yang ini adalah jumlah X. Yang kat bawah yang berwarna pink itu adalah nilai N. Kita ganti, awak akan dapat 19.5. Jadi bila kita tulis dalam bentuk Y hat sama dengan 19.5, Meda tambahlah kosong sebab nak susun seimbang decimal places. 19.5000 ataupun terlebih dah. Cukup. Okey, tolak dengan 4.3571 X. Ini merupakan jawapan bagi B. Okey, untuk jawapan C pula, dia sebenarnya nakkan coefficient of correlation. Dia nak COC, itu dia nak nilai R. Yang ini kita bergantung kepada rumus. N kita, 7 di sini N, di sini jumlah XY, di sini nilai jumlah X, ini adalah jumlah Y, dan di bawah tu ada punca kuasa 2. Yang di depan ini dikisahkan tentang X, manakala yang di belakang ni dia kisahkan tentang Y. Jadi daripada pengiraan, Meda dapati ada tanda negatif di depan. Okey, negatif itu maksudnya kita akan declare kat sini. Kemudian kita tengok point 99 tu, dia adalah strong. So dia adalah strong linear relationship between the two variables. Okay, between the two variables. Okay, itu nilai R ataupun COC. Biasanya kalau lepas COC ni mesti dia tanya COD. Okay, COD. Jadi kita ambil nilai yang tadi. Okay, nilai yang tadi katakan di sini negatif 0.9914 tu, kita masukkan dalam kurungan ni termasuk dengan negatif. Setelah kita kira, terdapati jawapannya ialah 0.9829. Dan soalan minta kita interpret. So kita tukarlah dia menjadi peratusan. Okey, 98.29%. Variation Y is explained by variation in X. Tetapi ada lebihan di situ. Kalau kita tengok lebihan di situ. Sekejap yang ini Meda tak nak clear lagi. Okey. Harap-harap dia tak terpadam tadi. Okey, so nilai yang kita ada tadi, 100 kita tolak dengan 98.29, kita akan dapati 1.71% tu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Okey. So sekarang ni Meda nak tunjuk, kalau tak terpadam lagi lah, kalau Meda tekan option, Meda tekan 3, sebenarnya Meda dah dapat dah nilai A, nilai R Meda dapat dah negatif 0.99, Meda bundarkan 7 kat belakang tu jadi 14. Ada dah. Kemudian Meda nak semak nilai A dengan B. Nilai A kita 19.5, nilai B kita negatif 4.3571. Semua soalan data mentah dah ada jawapan dalam kalkulator. Ini kita panggil data mentah lah ni, sebab kita yang kena proses mencari semuanya. Okay, kita yang kena proses. Okay, so kita dah selesai 6 contoh. Maka soalan tutorial Meda dah paste dekat sini lah. Okay, awak boleh buat soalan 2010, 2011, lepas tu 2011 12, lepas tu 12 13, 13 14, 14 15, 15-16. Okey, tajuk 8 ni dia tidak akan diuji dalam UPS. Dalam tugasan pun kita tak uji. Tetapi dia akan keluar untuk soalan PSPM yang kedua. Itu saja tajuk 8. Sekian, terima kasih.